China menguasai dunia. Ekonomi China telah menunjukkan pertumbuhan yang agak agresif sejak 30 tahun lalu dan menjadikannya ekonomi terbesar dunia. Sehingga kini, nafsu China untuk menjadi kuasa terbesar dunia semakin memuncak. Presidennya Xi Jinping telah mengumumkan untuk memimpin dunia menjelang 2050. Perkara ini menyebabkan Amerika Syarikat dan Eropah paling terkesan apabila China menguasai dunia. Jadi, mari kita lihat kesan yang berlaku jika China menguasai dunia. Kejatuhan US dollar. Walaupun Amerika Syarikat masih memegang kuasa ekonomi terbesar dunia, namun mereka sedang diasak dengan hebat oleh China. Sehinggakan beberapa tarif perdagangan produk dari China telah ditingkatkan oleh Presiden Trump. Pada masa ini, mata wang dolar berada dalam keadaan kukuh disebabkan hampir semua perdagangan menggunakannya. Tetapi, China bertekad untuk menggantikan perdagangan menggunakan US dollar kepada yuan sebagai mata wang perdagangan antarabangsa. Kesannya, Amerika akan turun sebagai kuasa ekonomi terbesar dunia dan menyebabkan ekonomi Amerika sendiri merudum. Peningkatan kuasa Asia. Selepas berabad lamanya Eropah selesa berada di atas, akhirnya kuasa mereka mula merosot. Bermula sejak tahun 2000, pengaruh negara-negara Eropah mula menurun sementara kuasa Asia meningkat naik. India dan Indonesia paling terkesan dan dijangka dua negara ini akan menjadi top 5 negara yang memegang ekonomi dunia. Banyak negara-negara Eropah sudah mula memberi reaksi terhadap perkara ini dan cuba mengimbangi untuk mendapatkan kekuatan mereka kembali. Jika ini berlaku, kita akan dapat melihat penurunan gaji di Eropah serta kemewahan mereka hilang apabila Asia mengambil alih. Jepun kehilangan kuasa besar Asia. Jepun dilihat sebagai negara paling terancam di Asia selepas kebangkitan ekonomi China ini. Sentimen dan propaganda kekejaman Jepun masih memainkan peranan penting di mana kerajaan China memastikan setiap rakyatnya tidak melupakan bahawa Jepun adalah musuh. China telah mengambil alih posisi negara kedua terbesar dunia daripada Jepun yang sebelum ini dipegang oleh Jepun lebih 42 tahun. Kini, hampir semua produk dan teknologi dibangunkan oleh China dengan kualiti setanding Jepun. Malah ada yang lebih hebat. Apabila kebangkitan China ini berlaku, Jepun tiada pilihan lain selain menurut segala perintah China atau akan diketepikan. Sejarah diubah. Parti Komunis China telah mengatakan secara terbuka hasrat mereka untuk menulis sejarah semula. China bertekad dalam menulis semula salah faham Barat terhadap sejarah China. Dengan kata lain, memberi persepsi lain terhadap dunia mengenai sejarah mereka. Antaranya adalah mengubah persepsi buruk pengasas Republik Rakyat China kepada pemimpin yang lebih bijak dan berpengaruh. Peperangan dan keganasan. Walaupun China mendakwa ia adalah kebangkitan yang aman, tetapi ia mungkin tidak akan kekal. Sejarah membuktikan konflik sebegini berakhir dengan keganasan. Beijing telah mula membina pasukan tentera bertaraf dunia yang boleh melawan dan menang, walaupun berhadapan kekuatan tentera Amerika yang hebat. Selain itu, Taiwan berkemungkinan menjadi sasaran. Beijing menegaskan dalam tuntutan mereka bahawa akan mengambil kembali Taiwan ke dalam wilayahnya. Beijing menegaskan jika Taiwan tidak boleh kembali kepada China dengan sukarela, mereka sedia mengambil alih secara paksaan dengan alasan tersendiri. Afrika menjadi lebih baik. Ramai berpendapat China banyak memberi kesan buruk kepada semua negara, namun tidak bagi Afrika. Menjelang tahun 2025, China menjangkakan jumlah pelaburan ke Afrika mencecah 4 trilion. Pada ketika ini, negara-negara barat mempunyai keraguan dalam membuat pelaburan yang banyak di sini. Ini menjadikan China adalah negara terbesar memberi bantuan kepada negara Afrika. Kebiasaannya, bantuan yang diberikan kepada Afrika mempunyai agenda tersirat, terutamanya bagi negara Amerika dan Eropah. Namun sebaliknya bagi China, mereka lebih berminat mendapatkan keuntungan daripada pelaburan ini. Kesimpulannya, kebangkitan China dalam menjadi kuasa besar dunia telah memberi impak positif kepada negara lain seperti Indonesia, India dan Afrika. Sebaliknya, bagi Eropah dan Amerika Syarikat, mereka harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi kekuatan yang dicetuskan oleh China ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.